Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Nur Azida Muhammad dalam Majalah Islam. Syria sejak dari dulu lagi sememangnya telah menghadapi pelbagai konflik dalaman. Namun demikian, Presiden Bashar al-Assad dilihat mampu untuk menangkis segala ancaman tersebut. Setelah masyarakat Syria berdiam diri dari politik sejak pimpinan Hafiz Assad, kini mereka meluahkan rasa ketidakpuasan hati terhadap kerajaan Bashar kerana tidak membawa kepada perubahan. Saksikan laporan Bingkisan dari Syria. Syria terus berdarah. Itulah ungkapan yang membuktikan semakin hari semakin parah situasi yang berlaku di bumi yang lebih dikenali Syam atau Suriah. Konflik peperangan dalaman ini menjadikan lebih 65.000 rakyat Syria berkorban. Menurut kenyataan yang dikeluarkan PBB, perang yang bermula sejak 20 Mac 2011 yang lalu merupakan satu tragedi kemanusiaan paling teruk. Ini disebabkan penentangan yang dilakukan ke atas rejim Bashar kerana dakwaan beliau gagal membawa pembaharuan dalam pentadbiran dan menyekat kebebasan bersuara. Rakyat Syria mahu sistem yang diguna iaitu undang-undang darurat yang diguna pakai sejak tahun 1963 dimansuhkan dan perlembagaan yang digantung digunakan semula. Sejak 1963, Parti Ba'ath telah memerintah Syria dan sistem dibina dengan melantik presiden melalui referendum dan tidak ada pilihan raya pelbagai parti dilakukan. Kuasa otokratik inilah mahu diruntuhkan. Walaupun berlaku rampasan kuasa 1966 dan revolusi 1970 Syria, Parti Ba'ath tetap kekal berkuasa. Selepas revolusi Syria 1970, Presiden Hafiz al-Assad telah mengharamkan pihak lawan politik dan mana-mana calon pembangkang dalam pilihan raya. 1982, Hafiz menjalankan dasar bumi hangus terhadap Bandar Hama bagi memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Muslim Sunni, termasuklah Ikhwan Muslimin. Berpuluh ribu orang terbunuh dalam pembunuhan beramai-ramai di Hama ini. Kemerosotan hidup semakin mencengkam di Syria. Kesan kepimpinan dan urusan ekonomi yang disusun oleh kerajaan Syria sebelum ini menyebabkan pengurangan sokongan kerajaan kepada golongan miskin. Subsidi bagi barangan pertanian dan perdagangan bebas tanpa sokongan yang sesuai kepada industri tempatan dan kadar pengangguran yang tinggi terutama di kalangan anak-anak muda. Hak asasi manusia di Syria dikritik oleh pertubuhan-pertubuhan global. Hari demi hari, keadaan di Syria semakin memburuk. Bumi para anbiya ini bermandi darah. Kru Majalah Islam berkesempatan untuk menjejakkan kaki ke Syria. Dalam keadaan genting, kami laporkan keadaan sebenar dari kacamata wartawan tempatan. Ini merupakan misi kedua yang dianjurkan Malaysia Lifeline for Syria dan perjalanan kali ini menghantar bantuan seperti selimut dan bantuan keuangan ke Bandar Azaz dan Aleppo. Mewakili Sekretariat Malaysia Lifeline for Syria yang mendapat kerjasama khusus daripada Angkatan Belia Islam Malaysia, Pertubuhan Ikram Malaysia, Global Peace Mission Malaysia, Pertubuhan Sinar Damsyik, Gabungan Selamatkan Syria, Malaysia Social Media Foundation. Kami datang ke Syria untuk kali kedua atau saya kira pramisi kedua untuk mendapatkan
maklumat dengan lebih jelas apa yang berlaku di Syria dan apa yang boleh kita bantu melalui misi Malaysia Lifeline for Syria, insya-Allah. Inilah cerita perjalanan kami yang penuh mendebarkan. Perjalanan kami bermula di Bandar Kilis, Turki. Pada malam pertama, kami mengadakan perjumpaan bagi memastikan segala pergerakan kami berjalan lancar serta mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Misi ini terdiri daripada 7 orang dan seorang penunjuk jalan. Keesokan paginya, perjalanan kami memasuki Syria melalui sempadan Kilis. Di bandar ini adalah merupakan laluan untuk ke sempadan Syria dan kami anggaran kira-kira 5 km daripada bandar ini untuk memasuki tempat yang kami tuju iaitu Bandar Azaz dan kami akan bermalam di sana selama 3 malam. Setelah melepasi kawalan kawasan imigresen Turki, kami perlu berjalan sejauh 8 km untuk memasuki ke sempadan Syria. Destinasi pertama kami ialah Bandar Azaz. Bandar Azaz merupakan desa kecil dan kedudukannya sangat hampir dengan sempadan Turki. Sebelum konflik bermula, penduduk di sini kebanyakannya bekerja di ladang zaitun. Perjalanan kami ini dibawa oleh satu organisasi yang dikenali sebagai Youth for Syria. Mereka adalah sebahagian pemuda yang bertukus lumus ingin membangunkan Bandar Azaz seperti menyediakan pembelajaran ilmu agama, doktor dan juga bantuan lain. Apabila kami menjejakkan kaki ke bandar ini, kami melihat tidak ramai orang yang menduduki di kawasan perumahan. Bandar ini seakan-akan bandar mati. Namun ada segelintir masyarakat di sini yang tetap berani meneruskan kehidupan mereka dengan berniaga demi meneruskan kelangsungan hidup walaupun sudah hampir 2 tahun peperangan dalaman berlaku. Kebanyakan warga di sini sudah berpindah untuk menyelamatkan diri dari serangan atau peperangan. Mereka biasanya akan berimigrasi ke Turki atau ke sempadan serta mendirikan kemah untuk mengelak dari sembarang ancaman. Menurut penduduk di sini, bedilan roket akan jatuh ke bandar ini setiap 2 minggu, khususnya pada hari Minggu. Lawatan pertama kami adalah melihat tempat yang ditimpa kemusnahan yang teruk akibat perang. Contohnya seperti Masjid At-Taqwa. Lihatlah kemusnahan yang berlaku di sini akibat konflik peperangan dalaman. Masjid ini dikenali sebagai Masjid At-Taqwa. Ia telah dibom pada bulan 6 2012 dan merupakan masjid terbesar di Bandar Azaz. Jadi, ke manakah mereka untuk menunaikan solat selepas ini? Hati kami tersentuh kalau melihat rumah Allah ini musnah dalam serangan yang berlaku pada Ramadan tahun lalu. Kemusnahan yang teruk mengakibatkan separuh dari bangunan masjid ini runtuh akibat bedilan bom. Ketika kejadian, ramai jemaah berada di dalam masjid untuk beribadat di malam-malam terakhir Ramadan. Perang menentang tentera kerajaan Syria di Azaz berlaku sejak Mac 2012 dan akhirnya pada 16 Ogos penempatan ini ditakluki sepenuhnya oleh tentera pembebasan Syria. Ketika pertempuran berlaku, sebanyak 17 kereta kebal dimusnahkan dan 3 askar kerajaan Bashar terbunuh. Antara masjid lain yang turut musnah adalah Masjid Muawiyah Abu Sufyan. Menurut penunjuk jalan kami, masjid ini telah dibom melalui serangan udara 15 hari sebelum kedatangan kami ke Bandar Azaz. Masjid ini telah dibom selepas warga menunaikan solat asar. مثل الوقت تماما العصر بعد أذان العصر Selepas solat asar. Kemusnahan yang teruk mengakibatkan separuh dari bangunan ini runtuh serta kawasan dalaman masjid ini turut musnah. Kawasan lain yang terjejas teruk adalah kawasan perumahan dan deretan kedai. Serangan artileri memusnahkan segalanya. Kelihatan penduduk Syria tetap meneruskan aktiviti seperti biasa. Namun kebanyakan warga di sini tidak mahu untuk ditemu bual kerana mereka khawatir akan keselamatan mereka sekiranya identiti mereka terdedah kepada pihak rejim. Kami sempat beramah mesra dengan beberapa keluarga serta memberikan bantuan selimut kerana ketika ini mereka dicengkam kesejukan
kerana musim yang sejuk dijangka berakhir pada awal Mac ini. Perjalanan kami diteruskan dengan melawat beberapa masjid dan pusat pembelajaran khas untuk kanak-kanak. Seperti Masjid Khalid Al-Walid ini, di sinilah tempat pengumpulan kanak-kanak Syria lelaki dan perempuan mendalami ilmu Al-Quran dan belajar ilmu agama. Kami dimaklumkan jumlah pelajar kanak-kanak mencecah sehingga 300 orang, namun jumlah ini menurun dan yang tinggal sekarang hanya 60 orang sahaja. Ada sebahagian pelajar di sini syahid dan juga sudah berpindah ke tempat yang selamat. Masjid ini dikenali sebagai Masjid Khalid Al-Walid. Di sinilah tempat pengumpulan kanak-kanak Syria untuk mempelajari khusus tahfiz Al-Quran serta mempelajari subjek agama yang lain. Dikatakan sebelum revolusi, perkara seperti ini mereka sangat dilarang. Atas inisiatif pemuda-pemuda Syria, mereka mula menubuhkan ini untuk memberi pelajaran kepada kanak-kanak Syria ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini walaupun situasi masih tidak lagi terjamin, beberapa guru sukarela sanggup mendidik anak-anak kecil supaya mereka tidak ketinggalan dalam mendalami ilmu agama. Destinasi seterusnya adalah Masjid Kafar Kelpang atau dikenali sebagai Ma'had Nurul Quran. Pelajar di sini kira-kira 80 orang. Selain mendalami ilmu Al-Quran, mereka juga mendalami ilmu hadis, matematik, tafsir dan lain-lain lagi. هذا معهد تعليم قرآن. هنا نعلم الصغار القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم بلغة عربية فصيحة. وهذا المعهد هو عمل خيري يعني يساعدنا الناس في تأمين الأجزاء من القرآن وتأمين الدفاتر والأقلام وما يلزم يعني. Kegigihan guru di sini dalam menyampaikan ilmu seharusnya dipuji. Walaupun dalam keadaan darurat, mereka tetap meneruskan pengajian dengan walau apa sekalipun. نحن هنا في المعهد تعليم القرآن نعيش حياة أسرية جيدة يعني كأننا في بيت واحد. الأولاد أولادنا ونعلمهم مبادئ ديننا وأخلاقنا ونحن نعلمهم أصول الدين الإسلامي الحنيف. Kelihatan kanak-kanak ini mudah mesra dengan kami. Kami cuba menguji beberapa kanak-kanak di sini dengan pelbagai soalan yang mereka pelajari sebelum ini. Mereka sangat bijak dan pandai membaca surah-surah Al-Quran dengan suara yang bagus dan lancar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Masjid terakhir yang menyediakan pusat pembelajaran agama adalah Masjid Abdul Qadir Al-Jailani. Sama seperti lawatan kami sebelum ini, anggaran kanak-kanak di sini sekitar 50 orang. وأيضا عندنا ندرس هنا في هذا المعهد القرآن الكريم، هذا أول شيء، اللغة العربية، بعض الحساب من جدول ضرب وغير ذلك. Pembelajaran agama amat penting bagi mereka. Malahan mereka memerlukan sumbangan seperti Al-Quran dan juga barang-barang untuk pembelajaran di sini. Sejujurnya, kanak-kanak ini dahagakan ilmu agama. Mereka sangat bersemangat dan setiap kali pembelajaran agama, mereka akan datang walaupun terdapat beberapa halangan yang mereka hadapi. قبول يعني الناس الطلاب في بفضل الله عز وجل يعني إلى المسجد إلى الحفظ لأنهم متعطشون لهذا الأمر
إلى حفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث عندنا الآن تقريبا 40 النووية بشرحها وأحيانا بعض التطبيق يعني الأخلاق وغير ذلك. Kemesraan dan senyuman mereka membuatkan kami lupa seketika mengenai konflik peperangan ketika ini. Kami tinggalkan mereka dengan penuh harapan agar mereka satu hari nanti bakal memimpin negara para anbiya ini dengan adil dan saksama mengikut landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Bersua kembali, hari demi hari, keadaan di Syria semakin memburuk. Bumi para anbiya ini bermandi darah. Bermula dengan kepincangan politik, hujan peluru di Syria hari ini telah terjerumus kepada perang saudara yang sememangnya sangat dinantikan oleh Barat. Saksikan laporan selanjutnya bersama wartawan Majalah Islam yang melihat kemusnahan disebabkan pertelingkahan ini. Destinasi terakhir di Bumi Azaz adalah melawat Hospital Al-Azaz Khairi. Dahulunya hospital ini merupakan hospital swasta dan kini hospital ini menerima warga di sini dengan khidmat dan perubatan secara percuma. المستشفى الحمد لله له تقريبا 3 أشهر يعمل على كل التخصصات الأساسية التي تستطيع أن تخدم المجتمع في هذه المدينة وريفها من ناحية طبيب العيادة الباطنية والأطفال والجراحة العامة والجراحة النسائية والإسعافات. Hospital ini merupakan salah satu hospital yang berfungsi di bandar ini dan sangat terkenal suatu ketika dahulu. وهو المستشفى الوحيد الموجود حالياً في هذه المدينة التي تحوي ما يفوق 100,000 نسمة بالنسبة إلى السكان واللاجئين والنازحين. يفوق 100,000 نسمة. هو المستشفى الوحيد الذي يستطيع خدمة المرضى في هذه المنطقة. Pelbagai kesukaran yang dihadapi oleh mereka seperti tiada bekalan elektrik dan juga tiada cukup mesin pembedahan. Dan ini amat merisaukan para dokter dalam membantu pesakit, khususnya kes-kes kecemasan. وهناك أصلاً فقد بمصدر الطاقة ومصدر الوقود لتدفئة المستشفى. طريقة قديمة جدا وتقليدية جدا ولكن يعني هذا قدر استطاعتنا. Walaupun hospital ini menggunakan generator dan berfungsi 24 jam, namun ada kalanya mesin-mesin di sini gagal berfungsi dengan baik. Mereka perlu menunggu juru teknik untuk membaiki dan ia memakan masa lebih kurang 2 atau 3 hari. لا ذلك بسبب عدم وجود الامداد الكهرباء الكافي بسبب الانقطاع المباشر للكهرباء وبسبب عدم وجود الوقود لتشغيل المولدات اللازمة لامداد المستشفى بالكهرباء. Masalah paling utama di hospital ini ialah kekurangan ubat dan dokter pakar. Dengan jumlah pesakit yang ramai sehingga beratus-ratus orang, hospital ini tidak mampu untuk menyediakan katil dan juga kadangkala tidak cukup kaki tangan untuk merawat pesakit dalam masa yang sama. المستشفى لا يستطيع تقديم جميع الخدمات ولكن نستطيع على الأقل خدمة أغلب سكان المدينة الموجودين وبعض السكان من الريف إذا لم تتوفر لديهم جميع الخدمات الطبية المطلوبة. Semasa menemu bual Dr. Anas, kami dikejutkan dengan kehadiran sebuah ambulans yang membawa tentera pembebasan.
Dalam situasi kekelautan, kami sempat merakam rawatan yang sedang dijalankan. Mereka terkena serpihan bom dari serangan udara. Disebabkan hanya kecederaan kecil, doktor hanya melakukan imbasan imej dan ternyata ia tidak memudaratkan atau mengalami kecederaan yang teruk di masa akan datang. Kami sempat menemu Bual, seorang tentera pembebasan yang tercedera, untuk bertanyakan tentang situasi yang berlaku. Walaupun sudah beberapa kali Ahmad tercedera dalam pertempuran, beliau tetap ingin meneruskan perjuangan dalam membebaskan Syria dari tentera rejim. Hati kami begitu tersentuh. Kecekalan dan kesungguhan Ahmad begitu kami kagumi. Beliau sanggup bergadai nyawa demi agama dan negara. هذه الصحوة الإسلامية في بلاد الشام لقد جاءت في بلادنا. الجهاد صار في بلادنا، فعلى المسلمين جميعا أن يقوموا نفير عوم في سبيل الله. Selama 2 malam, kami bermalam di pejabat Youth for Syria. Segala perancangan mengenai lawatan dan misi seterusnya kami adakan di sini. Ada satu kisah yang kami ingin bawakan mengenai seorang kanak-kanak yang bernama Yusuf. Layanan dan telatah lawak Yusuf amat menghiburkan kami. Namun terdapat suatu kisah yang tragis berlaku pada Yusuf. Ibu bapanya sudah meninggal dunia akibat terkena tembakan serangan handap dan serangan udara. دخل الجيش على مدينة أعزاز، كنا طالعين من السوق، أمن العسكري ضربنا بالقناصة واستشهدت أمي استشهدت، أكل طلعوا هوني وماتت. Malahan kanak-kanak yang tidak berdosa ini juga terkena serangan handap di badan Yusuf. أنا ضربوني طلعوا هنا طلعوا هنا 3 طلقات وأخوي الصغير استشهد. Selama sebulan Yusuf koma dan dokter mengatakan bahawa Yusuf akan meninggal dunia, namun atas kuasa Allah Yusuf sihat seperti sedia kala. Kini Yusuf berada di bawah jagaan Youth of Syria. Misi kami perlu diteruskan. Kami tinggalkan kenangan yang berharga di Bandar Azaz. Perjalanan kami diteruskan ke Bandar Halab atau Aleppo dengan mengambil masa selama sejam. Mengikut kata penunjuk arah jalan kami, bandar ini sedang mengalami perang yang amat dahsyat dan kami dinasihatkan berhati-hati kerana serangan handap sering berlaku di bandar ini. Keresahan dan ketakutan kami meluap-luap kerana ingatan ini. Tinjauan pertama kami di bandar ini berbeza sama sekali seperti di Bandar Azaz. Di sini keriuhan warga setempat dan kereta yang banyak seperti tiada apa yang berlaku. Mereka menjalankan perniagaan seperti biasa dan seringkali kami menjadi tumpuan. Destinasi pertama kami adalah sebuah pusat kebajikan masyarakat. Pusat ini merupakan sebuah pusat yang menyediakan pakaian secara percuma kepada masyarakat setempat. خدمة الناس هنا مشان موضوع توزيع الألبسة على الأسر الفقيرة اللي بحاجة. Selain pakaian, mereka juga menyediakan bantuan lain seperti makanan asasi. Cara pembahagiannya adalah penduduk yang layak sahaja akan mendapat kupon untuk menebus apa yang mereka mahukan. مساعدات ألبسة موعودين بمواد غذائية ومساعدات تموينية وإن شاء الله نقدر نوصل المساعدات المالية. Malahan bantuan ini terdiri dari beberapa negara yang cakna terhadap nasib warga Syria. لا كلها ألبسة من خارج سوريا، كلها ألماني إيطالي وفي ألبسة تركي من مختلف الأماكن. Mereka sangat memerlukan bantuan lagi pada masa yang akan datang kerana keperluan ini penting bagi mereka untuk meneruskan hidup kerana kebanyakan daripada rakyat Syria tiada pekerjaan kerana konflik perang dalaman ini.
kami meneruskan perjalanan ke kawasan perjiranan yang diduduki oleh masyarakat yang miskin. Di sini terdapat sebuah markas yang dikenali sebagai Markas Kifar, pusat untuk semua keperluan untuk kawasan kejiranan. Destinasi seterusnya adalah melihat kawasan-kawasan yang ditimpa kemusnahan akibat perang dalaman ini. Kami sempat ke sebuah sekolah yang mengalami kemusnahan yang teruk akibat bedilan roket dari serangan udara. Sungguh jelas, kemusnahan ini meranapkan sebahagian bangunan sekolah serta bangunan rumah penduduk setempat. Okey, ini adalah sekolah baru minggu lepas kejadian bom. Kejadian 3 bom jatuh kat dalam sekolah. Cuba anda lihat tengok kawasan sekolah, mereka pun tetap musnahkan tempat ini. Jadi bagaimana mereka ni nak sekolah agaknya nanti? Fair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengikut kata penduduk setempat, bangunan ini telah dibedel 2 kali dengan hari yang berbeza dan anggaran yang meninggal dunia sekitar 200 orang. Shooted with rocket and barrel of dynamite, and look what happened here. And the other side also destroyed. This wall even destroyed. Look how many holes on the ground. All of this was rocket. Antara bangunan yang mengalami kemusnahan yang teruk adalah hospital 5 tingkat. Hospital ini dikenali sebagai Dar Al-Shifa. Cubalah anda lihat bagaimana kemusnahan hospital ini. Dikatakan ramai doktor dan pesakit mati akibat bedilan roket yang bertubi-tubi. Kami tidak dapat membayangkan bagaimana situasi perang ini membuatkan manusia hilang sifat peri kemanusiaan. Setelah hospital ini dimusnahkan, kami dibawa melawat hospital Rusia yang beroperasi di bawah bangunan-bangunan kediaman. Doktor di sini juga enggan ditemu bual kerana khawatir tempat ini diketahui oleh pihak rejim. Sekali lagi kami dikejutkan dengan pekikan warga setempat. Kami dikehendaki keluar hospital kerana ada kes kecemasan berlaku. Kami hanya sempat merakam sedikit visual kerana dilarang merakam di kawasan hospital tersebut. Ternyata beberapa orang telah tercedera sehingga ada yang terputus leher dan kaki akibat pengguguran bom oleh serangan udara terhadap orang awam. Kami dikehendaki bergegas ke tempat lawatan yang lain kerana tidak boleh tunggu lama untuk melawat sesuatu tempat kerana bimbang akan keselamatan dihidu oleh pihak rejim. Kami bergegas ke hospital yang terletak di daerah lain dan dibenarkan menemui bual doktor di situ untuk bertanyakan mengenai situasi yang berlaku sekarang. The hospitals are taking care of the war injuries, which is the most important issue at the time being. We have continuous shelling and bombing of all civilian places in all over the liberated Aleppo city. Kekurangan mesin dan ubat amat menyukarkan mereka kerana setiap hari ada pelbagai kecemasan yang berlaku di sini. I came here as a visitor surgeon to help the people here. The doctors in Aleppo city is doing a great job compared to the facilities they have here. Selepas menemu bual, kami dikejutkan dengan bunyi bom dan berbalas tembakan yang tidak jauh dari hospital kami duduki. Baru tadi kami terdengar bedilan roket serta tembak-menembak di sana. Dan orang yang cedera tu semua datang sini, di hospital. Perasaan kami bercampur baur akibat bunyi yang begitu asing bagi kami. Hari pertama di Aleppo sudah berlalu. Kami bermalam di salah sebuah pusat sukarelawan pemuda-pemuda Halab. Di malam hari, pemuda-pemuda di sini menceritakan pelbagai kisah bagaimana tercetusnya revolusi ini berlaku di Syria. Pelbagai kisah mereka ceritakan kepada kami. Ada kalanya perbualan kami ini diselang-selikan bunyi bom serta tembakan. Menurut mereka, kebiasaannya pada belah malamnya, serangan ini berlaku secara berterusan sehingga ke pagi.
Perjuangan rakyat Syria untuk mengembalikan kebebasan dan keadilan di bumi Syria telah memasuki tahun kedua. Namun, sampai bilakah konflik ini akan diteruskan? Kemusnahan yang berlaku semakin mencengkam rakyatnya. Kru Majalah Islam membawa anda melihat Malaysia Lifeline for Syria membantu untuk mengangkat sedikit derita mereka. Keesokan harinya, perjalanan kami diteruskan. Kami dibenarkan ziarah mayat yang syahid di Sungai Kiwa, Aleppo. Menurut warga setempat, mereka ini diseksa dan dibunuh sebelum dicampak ke dalam sungai tersebut. Kebanyakan mereka dipercayai terdiri daripada orang awam. Mayat ini adalah sebahagian yang diambil di sungai tersebut. Kerana lagi sebahagian mayat, mereka khawatir untuk mengambil kerana terdedah kepada serangan hendap oleh pihak rejim. Ini adalah serangan paling dahsyat berlaku di Halab. Ada setengah mayat kelihatan seperti disimbah asid dan ada mayat ditembak di kepalanya, terburai isi perutnya. Keadaan di sini sangat menyayat hati. Misi kami diteruskan dengan lawatan beberapa buah pusat pembelajaran agama kepada kanak-kanak Syria. Tempat pertama kami tuju adalah Sekolah Nahjah Islami. Semasa kedatangan kami, para pelajar sedang bercuti kerana bagi memperingati para syuhada yang dicampak di Sungai Kuwak. Sekolah ini dibina atas inisiatif dari pemuda-pemuda Syria. أيضا بالإضافة للمواد التي ندرسها ندرس مادة اللغة الإنجليزية في المرحلة الصف الرابع والخامس والسادس. نعم. وبعد الانتهاء من دوام المدرسة هنا يبدأ لدينا دوام آخر هو معاهد تحفيظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ قراءة اللغة العربية. Walaupun sekolah dimusnahkan, mereka mengambil inisiatif lain dengan mengajarkan kanak-kanak Syria di dalam masjid. Walaupun dalam keadaan perang, mereka tetap menghadiri kelas demi menuntut ilmu. الغاية من إنشاء هذه المدرسة من البداية كانت إخراج الطلاب من الحال الذي يعيشونه وهو حال الحرب والدمار والقصف الذي نعيشه ليل نهار ثم يأتينا التعليم. Destinasi kedua kami adalah ke markas Umaratul Al-Ardi. Kami sempat bermain bola sepak bersama pelajar di sini. Kelihatan mereka sungguh gembira menyambut kehadiran kami. Sekolah ini merupakan salah sebuah sekolah yang beroperasi seperti sedia kala di Bandar Halab. Sesi persekolahan ini bermula dari grade 1 hingga grade 12. Seperti Encik Yasir Hussein ini, merupakan guru yang sudah mengajar selama 15 tahun. Beliau mengajar bahasa Inggeris kepada pelajar di sini. Walaupun dalam keadaan perang, namun mereka tetap meneruskan sesi persekolahan seperti biasa. Kebanyakan guru di sini mengajar secara sukarela demi meneruskan kelangsungan ilmu itu sampai kepada pelajar-pelajar ini. We are a group of volunteer teachers just to help our students so that they can continue their study. Kami tinggalkan mereka dengan wajah senyum. Kami mengharapkan pada masa akan datang pasti berjumpa dengan mereka seperti waktu kami datang. Perjalanan kami seterusnya adalah ke sekolah yang dikenali Madrasah Tariqul Bab. Sekolah ini beroperasi di bawah bangunan kediaman bertingkat. Dahulunya di sini merupakan kawasan rumah dan mereka menyewa beberapa rumah ini kerana dikatakan lebih selamat dari serangan roket. Disebabkan ketiadaan bekalan elektrik, mereka hanya menggunakan sebatang lilin untuk menerangi ruang sekelas. Betapa daifnya sekolah ini. Namun mereka percaya bahawa dengan sebatang lilin inilah yang menerangi ruang yang kelam. Di sini setiap kelas dibahagikan kepada beberapa partition yang kecil. Mereka mengasingkan pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan.
Mereka sangat memerlukan bantuan dari luar bagi meneruskan pembelajaran ini seperti peralatan alat tulis, komputer untuk guru dan lain-lain lagi. وكما رأيتم لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء الأساتذة الذين يعملون لا يتقاضون أي راتب. Sebelum meninggalkan sekolah ini, mereka membuat satu permintaan untuk menyanyikan sebuah lagu kebangkitan rakyat Syria. Kami sempat melawat salah sebuah kilang roti di sini. Kilang ini dibiayai oleh organisasi dari luar bagi menampung permintaan makanan asasi kepada rakyat Halab. Kemungkinan dengan lawatan ini, Malaysia Lifeline for Syria akan membina dan beroperasi untuk meringankan beban penderitaan rakyat Syria. Saat malam hampir menjelang, kami dibawa ke sebuah tempat yang ketika itu sedang berperang. Ini merupakan kawasan panas atau kawasan barisan hadapan bertempur bagi tentera kebebasan Syria. Panas di antara Tempat persinggahan kami merupakan yayasan untuk pemuda-pemuda yang bergelar guru. Yayasan ini dikenali sebagai Jannah Foundation. We're working here in the places, free places in Aleppo. We work with the students to help them to forget the war here in Syria. We established some schools in Jannah. The foundations, our foundations. Kami tertarik dengan lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh anak-anak Syria ini. Ia sebenarnya nukilan luahan mengenai apa yang berlaku di sini. We let students to say what in their minds. We don't force them to say anything. So this one example, when students draw our flag, the free flag in Aleppo, because we believe in freedom. If we believe in freedom, we have to say to the students, say what's your opinion. Hari terakhir kami di Bandar Halab. Kami difahamkan selepas solat Jumaat akan diadakan demonstrasi jalanan bagi membantah kekejaman yang berlaku di Sungai Kiwak, Aleppo. Sekarang ini mereka sedang membuat demonstrasi jalanan mengenai bantahan luahan rasa hati mereka terhadap para syuhada yang telah dicampak ke dalam sungai. Mereka menyupai sebanyak 80 mayat. Mereka mencampak mayat ke dalam sungai dan mereka menjaga Sejujurnya, kami takut untuk menyertai mereka kerana bimbang akan keselamatan kami. Ini kerana pernah terjadi tentera rejim menggugurkan bom ketika rakyat membuat demonstrasi seperti ini. Semangat yang ditunjukkan oleh mereka memberi kekuatan kepada kami menyertai demonstrasi ini. Kami tinggalkan Bandar Halab dengan kesayuan. Kegigihan dan kecekalan rakyat Syria, walaupun dalam konflik peperangan, mereka tetap meneruskan hidup tanpa ada rasa ketakutan. Kemesraan dan senyuman mereka menjadi kekuatan kepada kami. Setelah pelbagai bantuan dikenal pasti, misi kemanusiaan seterusnya pasti akan diteruskan dalam membantu meringankan penderitaan rakyat Syria. Berdasarkan pemerhatian kami di kedua-dua tempat di Azaz dan juga Aleppo, banyak lagi tempat yang mengalami
keadaan yang sama seperti di Aleppo, tapi khususnya untuk Malaysia Lifeline for Syria, insya-Allah kita akan memfokuskan kepada dua tempat ini, iaitu di Azaz dan juga Aleppo, di mana kita akan memberi tumpuan kepada projek pendidikan dan juga projek relief, iaitu bantuan kecemasan kepada mereka yang memerlukan di Syria. Kita akan cuba untuk membantu membina semula sistem ataupun sistem pendidikan di Azaz dan juga Aleppo, memberi bantuan asas supaya anak-anak di Syria ini mendapat pendidikan yang baik, seterusnya membina generasi yang bertamadun, insya-Allah. Ayo, bantulah saudara-saudara seagama kita. Ada hadis menyebut tentang persaudaraan Islam daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan orang-orang Islam, maka ia tidak termasuk dari kalangan mereka. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa kita sebagai orang Islam perlu cakna terhadap orang Islam yang lain. Doakanlah mereka, bantulah mereka. Mereka sangat memerlukan pertolongan. Semoga rakyat Syria mencapai kebebasan pada masa akan datang. Kami tinggalkan rakyat Syria dengan pengalaman yang berharga dan tidak akan kami lupakan sampai bila-bila. Harapan kami di Malaysia Lifeline for Syria, kami mengharapkan sokongan dan juga bantuan tidak berbelah bahagi daripada rakyat Malaysia, yang kami yakin rakyat Malaysia mempunyai jiwa dan juga perasaan belas yang sangat besar kepada mereka yang berkeperluan di Syria. Mereka ini adalah umat kita, mereka ini adalah saudara-saudara kita, maka bantulah mereka demi membina masa depan yang lebih baik, agar mereka dapat meneruskan kehidupan seperti yang diidamkan oleh mereka, iaitu kehidupan yang bebas, maruah mereka terpelihara dan keluarga mereka, keselamatan mereka terjamin, insya-Allah. Semoga persaudaraan Islam kami tetap utuh walaupun jauh beribu batu. Hanya doa mengiringi perjuangan mereka. We will meet you in Free Syria in future. Welcome. Marilah kita mengambil iktibar dari apa yang dibincangkan dan dipaparkan. Juga, marilah sama-sama kita berdoa agar kemelut kemanusiaan di bumi Syria akan segera berakhir. Jumpa lagi di minggu hadapan dalam Majalah Islam, Kisah Anda, Inspirasi Kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, hari ini surya berdarah, merahlah tanah Anbiya. Aku ingin kembali ke laman Umayyad, bertakafur di wakaf Al-Ghazali. Ghazali di laman Umayyad ini, galang azan bergemar dari masjid ke masjid.
wakaf Al-Ghazi